Assalamualaikum, Salam. Puan. Saya datang ke sini untuk berkongsi mengenai masalah saya berkaitan dengan macam mana nak cakap, macam kawan saya dalam perhubungan. Kenapa tu? Saya merasakan hubungan ni sangat complicated sebab ni mengenai hubungan persahabatan. Dikala macam kawan saya ni dia suka, macam mana saya nak cakap dia macam bila saya buat satu keputusan untuk diri saya, dia akan buat saya jadi serba salah dengan perkara tersebut, sehingga mengakibatkan saya terpaksa tukar keputusan untuk diri saya semata-mata untuk menjaga hati dia. Jadi saya rasa benda tu sebenarnya masalah saya, macam mana nak berhadapan dengan kawan saya. Jadi saya tak tahu macam mana nak overcome benda tu sampai mengakibatkan saya tak dapat menemui jawapan kepada keputusan saya. Saya tak mampu untuk buat keputusan sendiri. Jadi tujuan saya sebenarnya macam nak jumpa Puan ni sebab saya nak tahu solusi kepada kawan saya macam ni. Apa tindakan awak bila kawan awak buat macam tu dekat awak? Saya Yang bila dia buat selalunya macam tu awak saya jadi lakukan. macam keliru. Selalu bila saya lakukan tu macam kalau saya dah rasa bersalah dengan keputusan saya tu, dia buat saya rasa bersalah, saya akan tukar keputusan saya supaya tak nak dia rasa sedih ke, supaya tak nak dia rasa macam saya pinggirkan dia macam tu. Dalam situasi ni kiranya awak macam nak menjaga hati kawan awak, something like that lah. Ya, saya. Jadi masalah ni dah berlarutan ke? Ada mengakibatkan, ada efek apa-apa ke? Ada efek kepada masalah lain? Dia tak efek kepada masalah lain, cuma kami masih lagi dalam hubungan yang baik. Cuma perkara tersebut memberi impak kepada saya untuk takut menceritakan tentang keputusan saya. Dan saya banyak buat benda tanpa, maksudnya macam banyak berahsia supaya benda tu tak menghasilkan satu sebersalah pada diri saya. Saya banyak mendiamkan diri dan tak banyak bercakap dah sekarang. Kalau dulu banyak share, macam sekarang dah tak banyak share. Awak sudah tak kontak dia lagi lah, kawan awak tu? Atau masih in contact macam biasa? As usual? Macam sebelum ni dalam seminggu boleh kata tiap hari, dan sekarang ni dalam 5 hari sekali je saya boleh WhatsApp dia. Saya dah tak WhatsApp dia sangat sebab saya rasa macam dia tak menghormati keputusan saya. Adakah kawan awak tu dia, bila awak buat, awak macam menjauh dari dia, dia sedar apa yang dilakukan atau dia sedar apa yang kesalahan dia ke? Atau dia teruskan? Saya rasa dia tak sedar dan dia teruskan sebab masa tu bila saya buat keputusan, dia berdiam diri daripada saya. Lepas tu bila saya tegur dia, dia macam jawab dengan mood yang ke laut. Lepas tu saya pun diam. Lepas tu bila saya diam, dia WhatsApp saya, dia cakap macam saya dibersalahkan. Dia cakap macam saya yang tak nak cakap dengan dia, macam tu. Sedangkan dia yang ambil pendekatan untuk tak nak bercakap dengan saya. Jadi bila kena macam tu saya rasa macam kenapa aku dipersalahkan, sebab saya cuba untuk berbual tapi dia sendiri yang bagi yang macam tak nak bercakap dengan saya, tapi in the end dia cakap saya pula yang meminggirkan dia. Jadi saya macam dipersalahkan dalam semua benda ni. Okay, dalam situasi ni awak seorang je ke yang rasa? Maksud saya kawan sekeliling awak merasakan benda yang sama apa yang kawan awak buat dekat awak ke, atau mereka support kawan ada awak juga tu? Kawan saya tak. Kawan saya seorang, kawan saya yang banyak kawan saya seorang tu dia perasan macam mana tingkah laku kawan saya yang buat saya macam ni. Dia perasan, dia kata nampak je waktu saya tegur tu dia buat macam nak tak nak, tapi at the end kenapa dia cakap saya yang tak nak tegur dia macam tu. Okay. Tapi cuma bila perasan tapi tak boleh bersuara sebab tak nak menyakiti kan. Macam nak jaga hati lagi, tak mau gaduh-gaduh macam tu lah. Kawan awak tu dia ada title ke atau memang dah lama kawan, cuma awak macam rasa kira macam
dia ada pangkat ke yang buatkan awak rasa awak kena jaga hati dia? Faham tak? Dia sebenarnya dia tak ada pangkat. Saya cuma menghormati dia sebagai kawan saya sebab dia pernah jadi roommate saya. Dan sekarang pun dia roommate saya bila saya ni. Jadi saya tak sangka lah bila saya ambil inisiatif untuk berkawan rapat dengan dia. Dia semakin ambil kesempatan dengan buatkan saya bersalah dengan keputusan saya. Saya tak sangka apa yang macam bila lama-lama kenal dia jadi macam tu. Dia mengongkong keputusan saya. Sampai saya merasa bersalah dan terpaksa ubah keputusan untuk diri dia. Sebab tak nak bermasam muka. Oh jadi sampai sekarang lah awak menganggap masih menjaga hati dia dan macam tak nak buat dia terluka. Betul, ya sampai sekarang. Tapi saya tak bagi tahu dia lah. Saya cuma mendiamkan diri dan banyak fokus pada kerja-kerja saya. Dan macam dulu rajin WhatsApp, sekarang saya dah tak. Awak pernah terdetik tak untuk nak cerita, nak luahkan apa yang awak rasa dekat dia? Pernah macam terdetik untuk beritahu apa yang ada dekat dalam hati awak ke? Untuk beritahu kat dia. Sebenarnya saya tak suka cara. Macam mana nak cakap saya pernah terdetik. Cuma saya banyak mendiamkan diri dan tak banyak terbuka sebab nak menjaga hati. Nanti tak nak macam bila saya cakap saya tak suka benda tu, nanti dia macam seolah-olah macam saya tak nak berkawan dengan dia. Macam saya tak sudi berkawan dengan dia, saya takut dia cakap tak boleh terima kekurangan dia. Saya rasa awak patut cuba berterus terang dekat dia, slow talk baik-baik dengan dia, cuba tanya dia, cuba macam membaiki hubungan tu atau memang dia yang tak nak ubah apa-apa. Saya rasa macam saya tak perlu kepada penjelasan dia sebab saya takut sebenarnya bila saya berterus terang dia akan semakin menjauh daripada saya. Apa punca buat awak takut? Kenapa awak rasa takut? Kenapa awak rasa takut semata untuk menjaga hati dia? Sedangkan saya percaya dekat you awak tu, awak ramai kawan yang boleh senang, boleh gembirakan awak. Selain daripada dia, kenapa awak timbulnya perasaan takut dalam diri tu? Macam mana? Sebenarnya awak ada pengalaman? Saya tak tahu nak cakap macam mana. Sebab saya tak nak mereka-reka musuh sebab saya macam kalau saya tak nak kawan dengan dia biar saya diam dengan dia sebab kalau macam saya cakap nanti jadi macam teruk sebab nanti macam saling mengungkit-ungkit. Saya takut jadi macam tu, macam yelah sebab kita berkawan kan macam ada buruk saya juga. Jadi saya takut nanti kalau macam saya tak suka dia nanti saya cakap nanti dia macam mengungkit pasal apa yang dia buat baik pada saya. Macam saya tu hutang budi juga dengan dia. Saya banyak tu hutang budi dengan dia. Sebab dia pernah bantu saya dan disebabkan itu saya rasa macam kalau apa-apa yang macam dia buat saya terasa hati tu saya terpaksa telan. Saya macam tak boleh nak cakap apa-apa dah. Kalau macam ni, apa solusi yang awak terfikir untuk awak lakukan? Kira macam ada bantuan daripada kawan-kawan lain ke untuk tolong sekali memperbaiki hubungan tu ataupun untuk menyedarkan dia daripada kesilapan dia ke? Sebenarnya untuk solusi tu tak ada dan saya hanya mengambil pendekatan mengurangkan interaksi dengan dia sebab saya rasa kalau lebih banyak saya berinteraksi dengan dia lebih banyak lagi dia akan kontrol saya. Itu je lah pada saya dan saya tak tahu nak luah pada siapa sebab tak ada orang yang alami macam saya alami mungkin. Kalau ada orang alami pun bukan dengan orang yang sama sebab saya alami dengan satu orang. Jadi kalau saya nak cari orang yang sama rasa macam saya tu mungkin tak ada. So bila saya cerita takut orang tak percaya. Jadi saya hanya mendiamkan diri lah, tak banyak bercakap. Okay, kalau macam ni. Saya ambil pendekatan mendiamkan diri. Okay,
Kalau macam ni bagi saya rasa memang sepatutnya lah awak cuba untuk menjauhkan diri daripada dia. Bukan menjauh, dia macam nak elakkan daripada masalah tu, kita kena elak daripada orang yang punca masalah yang berlaku tu. Kiranya don't take to heart. So just make yourself happy because you have to love yourself first. Benda ni berlarutan ke? I mean macam betul-betul efek. Sepertinya awak macam sangat sedih. Saya betul, dia banyak memberi efek kepada saya sebab saya rasa macam kami pernah sebilik bersama. Jadi nak kata di efek totally, tak. Tapi saya rasa macam saya tak berapa suka dengan perangai dia. Sampai sekarang saya terfikir-fikir pasal perangai dia. So saya rasa macam Sampai sekarang ke jadi roommate? Sampai sekarang dah, alhamdulillah bila saya balik rumah dah tak jadi roommate dah. Dia jadi bertambah roommate. Perkara ni. Okay, kalau dalam tugasan assignment apa semua, awak sekali satu kumpulan ke dengan dia atau hanya sekadar roommate? Sekadar roommate saja. Dia hanya roommate, bukan satu kos. Dia hanya sekadar roommate dan macam kadang-kadang bila saya ada masalah dalam kelas, sampaikan saya rasa macam privasi saya dicerobohi bila dia buka phone saya, dia baca WhatsApp saya dengan kawan-kawan saya, and bila saya buka WhatsApp saya, dia berada di tepi saya dan dia jengah-jengah WhatsApp saya, and that's quite macam tak hormat saya punya privasi, and saya tak suka orang macam tu. And then bila saya ada jadual kelas pun, she know everything. Sebab saya tak pernah explain to her about myself, even my class. But she know everything about my class. Even my schedule also. But saya macam, I don't take it too serious. But bila saya rasa dia terlampau-lampau untuk get to know more about my classmate, about me, and also about my schedule, apa yang saya ada kelas atau tak, even all else. Dia pun ambil tahu semua tu, I think that's too much. Yeah. I don't like semua tentang diri I macam tu. But she crossed the border. Yeah. I really don't like it, but I never tell her because I takut nanti macam jadi macam perasa hati kan. So I hanya mendiamkan diri. But nobody knows about this. I'm just telling this honestly. That's my phone. For me, why don't you try to talk slowly with her, like discuss antara between awak dengan dia. No hate feeling. Macam kira macam one day cuba bincang baik-baik dengan dia, macam slow talk, macam supaya macam at least dia tahu apa yang dia buat. Sebab sometimes orang macam tu dia tak sedar apa yang dia buat. So kena someone sama ada you atau better you lah pergi terus terang dia supaya kita rasa senang, macam kita rasa macam okay, satu macam tenanglah diri ni. Why don't you try to slowly but not too harsh? Yeah. I'll try to, okay. But I think for this time I should take some time to think about it because I got no strength to tell her my feelings. Okay, next for second option, why don't you change change your roommate? Pernah terfikir nak tukar roommate?
Atau memang I nak never stick dengan dengan dia even awak sendiri tahu dia macam tu? Sebab saya dah fikir masak-masak, kalau saya bertukar roommate, saya selesa dengan macam mana, attitude, dia punya attitude towards myself is good, is not quite good, but dia punya perlakuan dalam bilik which is for hygiene and all else tak mengganggu saya setakat ni lah. Tapi for her manners it's quite banyak mengganggu. Tapi saya rasa macam sekiranya saya berpindah bilik, saya takkan dapat roommate yang membantulah di dalam bilik macam tu. Apa yang awak buat rasa macam kalau awak tukar roommate, awak takkan jumpa roommate macam dia? Kenapa awak rasa begitu? Apa yang buatkan awak rasa macam tu? Sebab macam kalau saya tengok macam roommate lain, macam saya ni, nak kata macam mana, macam roommate lain is banyak lagi masalah yang saya tengok, macam bila saya masuk tu bilik diorang tak terjaga apa semua. Tapi bila saya bersama dengan dia, bab hygiene, bab kekemasan, she's quite good at that. Tapi bab perangai dia tu saya rasa saya tak boleh lari. Saya macam kalau dalam bilik dia baguslah, dia menjaga kebersihan, dia punya apa orang kata, segala benda lah dia tak usik tempat orang semua. Saya tengok bilik lain macam ada orang macam tu, jadi saya tak selesa. Saya selesa di bilik yang ada maksudnya orang yang macam tu lah. Tapi untuk my own privacy, yes, she cross the border. Number one, Perangai dia dekat. kenapa awak tak bagi macam cuba awak beritahu dengan dia don't touch anything yang belong pada awak punya barang. Macam contoh I macam pernah I pernah I tak cakap tau, tapi I pernah lah macam satu hari tu she used my table and then she left it sangat-sangatlah kotor, bukan kotor which is macam bersepah, dan I have to kemas balik. So masa tu I tak cakap, I just macam hentak-hentak barang sebab I tak mampu untuk meluahkan di mulut sebab tak tahu nak cakap macam mana. So I banyak pada macam buku tu yang I kemas tu I hentak macam pang 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 dengan barang-barang dia. I put it back on the table and I return to my table. I just macam banyak hentak-hentak lah macam tu. I see. Sepertinya masalah ni macam melibatkan emosi dan cara awak berfikir macam mana, cara tanggapan awak pada dia. And you know, Yes, seriously. sometimes memang ada orang begitu, jenis dia pandai mengemas, pandai jaga hygiene dia, whatever, pandai dalam subjek. Cuma bab manners memang ada lag sikit, ada kurang. So kalau sebenarnya macam kita jumpa orang macam tu, we have to be honest dengan dia. Even susah, even kita tak berani nak honest dengan dia, why don't you use a letter, sampaikan surat ke, untuk macam bagi hint kat dia apa yang dia dah apa, at least like awak rasa okay, kira macam you know, something like that. I don't know what actually happened to both of you. But maybe you can ask, boleh tanya, minta tolong kawan-kawan ke untuk bantu sekali dalam ni, kawan terdekat yang lebih percaya, yang lebih tu. Sebab kadang orang macam ni dia quite susah untuk kenal pasti masalah dia. Tapi orang macam ni dia senang bergaul dengan orang, cuma yang kenal dia dalam bilik saja yang tahu perangai dia sebenar.
So apa awak rasa apa yang awak kena lakukan? Baik. I think from now on, I try to jujur dengan dia, but not now. It will take time. Tapi saya akan cubalah untuk ambil tips untuk mungkin kalau macam puan cakap tadi, tulis satu surat. So I try to, because maybe bila tulis surat ni dia tak memerlukan kepada satu emosi. Tapi saya takut bila saya meletakkan surat, dia akan memberi satu emosi. Sangat beremosi bagi saya. Bila dia try to ambil barang awak, you smack, pukul lah, yang macam tahan apa yang dia baca kiranya. Kalau dia nak check privacy kan, awak macam try your best untuk tell to her yang this is my privacy. No, awak kena firm dengan dia. Okay, don't touch this. You have to be firm with yourself, with your decision. Right. Ataupun I'll try to. You buat lock lah. Lock dekat. Kalau dia selalu tengok privacy handphone awak, why don't you make lock your apa ni? Sometimes dia pernah tanya password phone I, and then bila dia buka tu, she scroll everything, including my Instagram, my WhatsApp status. Sometimes I'm dululah I suka mute dia punya story WhatsApp, because I think that's triggered me enough. Sebab I tak suka cara dia post about Islamic things, macam everybody tak buat benda tu, tak buat benda ni, like macam dia seorang je yang buat keagamaan tu. Macam apa yang I tak suka orang yang berdakwah secara sindir-sindir. Dia grup badar dekat you, dan tapi dia suka buat macam menyindir-nyindir orang untuk pakai tu kan. I don't like it. Post agama tapi dia punya manners dia, I think memang tak menyentuh pasal agama, tapi tak sesuai dengan apa dia buat ke saya. Okay, kalau awak dah tahu dia macam ni, so next semester awak still nak satu roommate dengan dia atau berapa lama lagi semester untuk habis? Thanks God, this semester is our last semester to be together, and I already habis dah untuk this sem, so I'm waiting for deadline. So after this we are all grad. So alhamdulillah, tapi like I said, we always keep in touch, but macam in 5 days kadang-kadang every day, but right now dah tak macam dulu. I keep diamkan diri, I tak banyak cakap. Kadang bila dia WhatsApp I just macam seen saja. I tak ada perasaan untuk balas WhatsApp dia. Okay, dalam situasi ni dia seperti macam like quite toxic people. Yang selalunya kalau orang toxic ni, we have to remove them from our life. Even though dia orang yang kita sayang, tapi kalau dia bagi efek buruk pada kita seboleh kena elakkan daripada dia. Kita bukan elak untuk nak memutuskan pertalian sahabatan ke atau pertalian keluarga ke whatsoever. Cuma itu untuk kebaikan diri kita, untuk kebaikan hati kita juga. You know, like it's toxic, you know. Maybe dia dulu selalu banyak bantu awak kan. Cuma anggaplah bantuan dia awak dah balas dengan kebaikan yang awak layan dia baik-baik sebelum ni. Like awak kan suka masak kan, awak dah masak, dah macam buat kebaikan yang awak rasa deserve. So you can slowly remove her. Why don't you do that? Atau awak memang suka berkawan dengan dia, even dia buat turut macam mana pun dekat awak?
Memang macam dia kawan baik aku. Tak, saya memang dah tak. Saya dah tak rasa, saya macam dulu saya rasa lah macam ya kita kena berkawan. Itu lah. Dan bila saya dah kena dengan perangai dia, saya rasa macam better kita tak perlu teruskan lagi kot this relationship. Better I tak perlu lagi untuk mempersoalkan kita punya hubungan dan melanjutkan lagi hubungan ni. Saya rasa better macam pernah dulu I cakap I declare lah dan she also declare macam I anggap you macam family I, but like now I don't think so. I write macam I should remove this person in my life because I think the way she treat me and that's so bad for me. Awak sedih ke kalau awak kehilangan dia? Ya, I mean setiap orang pasti sedih sebab kehilangan seorang sahabat, seorang kawan, tapi you have to think logic. Kita kena cari orang yang boleh bantu kita, yang boleh beri kesenangan dalam diri kita. Yang kalau kita still nak kawan dengan dia, make sure dia tahu apa yang kita suka, apa yang kita tak suka. Something like tak ada rasa apa-apa. Tak ada rasa macam rasa tersimpan, dendam ke apa ke. We have to be open to each other. Itu persahabatan. Yeah. I don't think this is persahabatan lagi sebab dia membuatkan saya dah jadi trauma. Sebelum ni awak pernah rasa macam ni? Dekat siapa, kawan sahabat? Dalam perkenalan dengan mana ke? Saya tak pernah rasa kat. So this is your first time? Tak, Alhamdulillah tak pernah. Kiranya macam ni pertama kali lah. Yang lah. lain tu just macam toxic. This is first time. Okay. Sangat mengganggu emosi saya ketika itu. Dia ganggu awak punya pembelajaran ke macam sampai efek awak punya pointer ke? Oh no. Alhamdulillah setakat ni tak. Dia tak mengganggu dari situ. Just dia ganggu emosi awak lah kan? Yes. Diganggu saya dari segi emosi saya untuk membuat keputusan terhadap diri saya sendiri. Saya feeling much better. Yeah, I feel much better because I find a way to stay away from her. Maybe I find a way to clear this problem. Yeah, maybe I thought by leaving her or remove her from my life, it should give me kind of satu kelegaan dalam hati for me. But I try to make sure that I do like macam to being honest to her about my feelings after all she did to me. And yeah, I found a way to tell her honestly about this. But it must take a time. Yeah. Agree. Are you okay? Yeah, I'm okay. If kalau awak nak apa-apa perkongsian ke, boleh kongsilah supaya saya boleh tahu mendalami emosi awak, apa masalah awak. I think for this time maybe that's all, because that is the only thing that I want to share, because it's going to give me a big problem to myself for my emotion. So I hate it so bad. I hate her like that.
So I don't know. But I try to tell her honestly about this feeling. Yeah, you have to be firm with yourself. You have to, kita kena sayang diri kita. Tapi at the same time kita memang kena jaga hati orang. I mean, ada masanya lah. Kalau orang tu kita rasa macam dah keterlaluan dengan diri kita, apa yang dia dah buat kat kita. Sometimes sama ada kita berdiam diri and slow jauhkan diri daripada dia from that kind of toxic. Why not? Right? Atau awak ada solusi lain awak nak stick dengan dia? Nope. Sometimes it depends how you handle your emosi. Kalau awak rasa okay aku macam aku boleh kot kawan dengan dia untuk berapa tahun lagi. Tapi kalau itu I don't think. Kalau awak rasa macam tu tapi dia still effect awak punya emosi, hati, awak still rasa macam aku je kena jaga perasaan dia aku yang selalu dipersalahkan whatsoever. Like there is no friendship, it's just a friend. So you have to move on to be a better person, to find a happiness, to cari kebahagiaan. Dalam dunia ni kita kena cari kebahagiaan. Ingat, jangan bagi orang buat kita sedih. Because you are my happiness. Kita je all. Oh my god. Thank you. Tapi nakal Tapi memanglah dalam hidup ni kita kena cari kebahagiaan. Jangan biar orang buat kita rasa sedih, buat kita rasa sakit, melainkan diri kita sendiri je. Kalau kita rasa sedih, kita rasa tak happy, maksudnya kita sendiri tak boleh maafkan diri kita. Kita sendiri rasa tak apa, aku nak berkawan dengan dia, aku nak macam masih boleh jaga hati dia. Tapi at the same time, kita rasa bersalah dengan diri kita sebab kenapa aku tak boleh overcome benda tu. So kadang masalah tu berbalik pada diri kita. Kita kena tanya diri kita, betul ke apa aku buat ni? Kita kena maafkan diri kita, itu paling penting. Selagi kita tak maafkan diri kita, selagi kita tak sedar apa yang tindakan kita ni salah, selagi tu kita akan rasa macam apa aku kena buat, apa, kita akan celaru. So point dia, kita kena maafkan diri kita. Memang nak maafkan diri kita tu susah. Sebab mungkin apa yang kita lakukan tu mungkin macam aku ni dah keterlaluan lah buat kat dia, mungkin buat dia marah ke, tapi we have to forgive ourselves. That's the key to happiness. Remember that. Right. Understood, ma'am. And you have to find someone yang awak boleh percaya, trust. So that bila awak cerita dekat dia, awak luahkan dia ke, awak tak rasa sunyi, awak tak rasa macam kehilangan. Kira macam kalau awak tinggalkan dia, awak akan rasa tak apa, aku ada kawan yang lagi bagus, lagi hebat daripada dia, yang boleh tolong aku, yang boleh tolong aku overcome, yang boleh bagi kebahagiaan kepada diri kita selain daripada orang macam tadi. Okay? Okay, I'll try to. And make yourself happy, like doing anything, find a hobby. Saya tahu awak tak kuat. Find a hobby, yeah. I'll try to find it. I'll try to get to sleep more because my hobby is sleeping. Saya tahu awak tak kuat, tapi
So it can. You have to be strong. As a woman, we have to be independent. I pray for you. Dah, jangan sedih, okay? Kat dunia ni, jangan ingat dia tak sayang awak tau. Ramai lagi dunia. Kat dunia, orang sekeliling kita sayang awak. Like your family. I know. I know you love me. Yeah, I also love you. You have to know that. You have me also. Apa-apa berlaku, you boleh datang kat saya. Maybe saya mungkin tak dapat bagi solusi yang terbaik ke, yang macam mungkin tak bersesuaian dengan apa yang berlaku. But sometimes you can take apa yang baik, apa yang buruk awak elakkan. Fighting. Thanks for tonight. I will listen to everything that you have told me. Thank you. Okay, you're welcome. Jangan segan silu, datang berjumpa saya, okay? Baik. Alright, thank you for today. Take care. Thank you. Jaga diri. Alright. Jangan sedih. Alright. Bye. Okay, ma'am. Thank you. Bye, ma'am. Bye. Bye.